Di negara kita yang tercinta, kita diuji dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun berpanjangan. Akan tetapi, kita masih mampu mencari kerja, mencari rezeki yang halal demi menampung anak-anak, isteri dan keluarga tercinta. Mereka di Yaman tidak senasib dengan kita, walaupun mereka menghadapi ujian yang sama seperti kita. Malah, mereka masih dicengkam kebuluran, kelaparan yang melampau. Marilah bersama Aman Palestin dengan berkongsi sedikit rezeki di dalam pakej kotak makanan, iaitu untuk makanan kering dan panas buat mereka sebanyak RM200 sahaja. Semoga Allah memberi ganjaran pahala yang tinggi buat para dermawan sekalian. Terima kasih kepada para penyumbang yang masih kekal bangkit berjuang bersama Aman Palestin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, kita masih lagi diberikan rezeki, kan, kita masih lagi diberikan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, alhamdulillah, setelah sekian lama, kan, setelah lebih daripada sebulan kita tidak bersiaran langsung di page Aman Palestin Sabah. Pada hari ini kita bersiaran langsung kembali dengan berkongsi tentang sejarah, kita berkongsi tentang ilmu, kita berkongsi tentang kesedaran supaya kita tidak lupa tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, apatah lagi yang wajibkan. InsyaAllah disebutkan dalam surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita lah ni yang sedang berpesan-pesan kepada kebenaran, dan yang akhir sekali orang yang sabar, insyaAllah. Tanpa membuang masa, pada kali ini kita kedatangan tetamu istimewa kita, seorang asal daripada Tawau, merupakan duta Aman Palestin dan juga seorang ustaz di sekolah menengah Kelabakan, insyaAllah. Beliau bukan saja berkhutbah, kan, bukan saja berceramah, tetapi beliau boleh bernyanyi, kan. Beliau juga seorang yang menciptakan lagu, kan. Ada lagu-lagu yang trending lah. Kalau kita tengok nanti ustaz ni, mesti kita kenal ustaz ni sebab dia menciptakan lagu Aisyah isteri Rasulullah, kan, insyaAllah. Dan beliau juga merupakan seorang YouTubers bersama istrinya, kan. Semoga beliau sentiasa diberikan rezeki, sentiasa diberikan kemudahan kesihatan supaya lebih banyak orang-orang yang dapat manfaat daripada semua, insyaAllah. Tanpa membuang masa, orang yang saya maksudkan adalah Ustaz Hasbi, kan, dan juga yang lebih dikenali sebagai Mr. B, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar jelas, padu, mantap. Alhamdulillah sehat. Tanpa membuang masa, saya serahkan kita punya tazkirah Jumat pada pagi ini kepada Ustaz Hasbi ataupun Ustaz Mr. B, insyaAllah. Ustaz, teruskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
حبيبنا نبينا شفيعنا قدوتنا قرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dimuliakan sahabat seperjuangan Fadil Ustaz Nazir daripada Aman Palestin Sabah, Kota Kinabalu, Cawan Kota Kinabalu. Saya hormati, saya muliakan pengurus Aman Palestin Sabah, KK, APKK Sabah sama itu, ya, beserta dengan para pejuang-pejuang di belakangnya, ya, yang sentiasa kuat, sentiasa bersemangat, ya, untuk meneruskan perjuangan yang kurang popular di dunia ini. Mudah-mudahan akan diangkat darjat, ya, bukan saja di akhirat tapi juga di dunia. Dimuliakan kepada para asatidzah, para alim ulama yang mungkin join ataupun terjoin kita punya live pada pagi ini, para guru-guru, para ayah ibu, para anak-anak, semua muslimin muslimat, semua yang menonton tazkirah Jumaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan masuk syurga bersama-sama dan akhirnya, ya, dapat berehat bersantai di syurga, mencari nikmat tertinggi di syurga itulah melihat wajahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Lama sebenarnya sudah hendak buat tazkirah Jumaat secara online, kan, memandangkan sekarang alhamdulillah semakin hari semakin baik keadaannya, semakin dibuka ruang-ruang dakwah di masjid, ya, mungkin berkat doa, mungkin berkat kerjasama yang ditunjukkan oleh semua warga Sabah, walaupun Sabah di antara negeri yang paling belakang dalam penerimaan vaksin, maksudnya paling mungkin kurang usaha untuk memvaksin diri berbanding negeri lain, tapi kita doakan mudah-mudahan berkat Jumaat pada hari ini kita dapat mencapai kadar perakusan vaksinasi yang kita targetlah dan memudahkan untuk kita lebih bebas beraktiviti seperti mana sebelumnya. Apapun syukur banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah berada di bulan yang dirindukan oleh semua, di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya seorang manusia yang begitu dermawan, ya. Bulan kelahiran seorang manusia yang begitu cana, begitu ambil peduli kepada manusia-manusia lain, walaupun manusia lain itu tidak pernah berjumpa dengan baginda, ya, walaupun tidak kenal dengan baginda, tetapi betapa kasihnya, betapa prihatinnya insan ini kepada manusia-manusia yang lain, hatta kepada manusia-manusia yang berada pada akhir zaman, ya, hatta kepada kita umat Islam pada akhir zaman. Itulah kerinduan yang susah untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Itulah kerinduan yang ditunjukkan oleh seorang manusia yang mudah-mudahan kita dapat mencontohi baginda, walaupun tidak secara total, tetapi mudah-mudahan, ya, hari demi hari kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil-sekecil zarah yang kita ikuti, tetapi mungkin itulah sebenarnya yang akan membuatkan diri kita semakin baik, yang akan membuatkan pahala timbangan kebaikan kita akan semakin bertambah apabila bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ya, seperti mana tuan-tuan puan-puan yang terlihat poster di story saya atau di AP Sabah, kan, tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu amalan yang sedikit tapi berterusan, ya,
Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimahumullah, saya rasa tajuk ini diambil daripada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ngam-ngam juga kita punya moderator tadi sebut pasal Aisyah radhiyallahu anha kan. Seorang isteri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW yang begitu mengetahui, yang begitu menyelami kehidupan baginda Nabi SAW. Digambarkan Nabi SAW ini selain seorang dermawan, ya, baginda SAW ini seorang yang selalu memikirkan tentang nasib jiran-jiran, nasib sahabat-sahabat, nasib saudara-saudara, ya. Karena apabila kita membincang tentang isu kemanusiaan ini, ada dasar yang mengatasdasarkan agama, itulah kemanusiaan, ya. Maka saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sebab orang kita suka sedikit. lumrahnya, fitrahnya kita apabila membicarakan tentang ibadah, kita akan suka ambil yang sedikit berbanding ambil yang banyak. Kecuali satu ibadah nih. Kecuali satu ibadah yang orang suka banyak. Itulah poligami. Itu yang orang suka banyak. Tetapi kalau membincangkan tentang sedekah, kita membincangkan tentang solat, sunat, kita lebih suka untuk ambil yang sedikit itu. Itu fitrahnya. Contoh, ya. Kalau bulan Ramadan dulu kita lebih lazimnya lah, bukan semualah kan, terutama saya sendiri pun gitu juga kadang-kadang kan. Kita lebih seronok ataupun lebih suka untuk mengambil 8 daripada 20. Ya, walaupun dua-dua memang ada dalilnya lah kan, tidak menjadi masalah. Tapi itu saya menggambarkan itulah lazimnya, itulah fitrahnya. Sama juga dengan solat sunat kan. Kita terkadang contoh melaksanakan solat sunat duha kan. Walaupun kita boleh buat 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Cuma kita lebih suka untuk buat sikit. Kita suka untuk buat 2. Yang penting buat. Begitu juga dengan qiyamul lail kan. Walaupun kita boleh untuk melaksanakan solat tahajud berapa rakaat kan? 8 rakaat, 12 ke 14. Tapi kita macam 2 pun cukup lah. Sama juga dengan ibadah tilawah Quran kita dalam solat kita, ya. Walaupun kita sudah ada hafalan yang banyak, ya, hafiz Quran, ya, tapi apabila kita solat sendiri, kita lebih suka baca Qul huwallahu ahad berbanding solat panjang yang lain. Itu kita punya fitrah, itu kita punya mungkin lazim lah melihat kepada level keimanan kita, ya. Tapi saya pun begitu kadang-kadang. Apatah lagi membincangkan tentang sedekah, membincangkan tentang duit. Yang mana duit ini kita lazimnya akan memikirkan duit ini kita belanjakan, aku mau dapat sesuatu. Aku mau ada yang aku nampak bila aku gunakan duit ini. Disitulah sebenarnya ujian keimanan. Sedekah ni adalah berkenaan tentang sejauh mana kepercayaan kita tentang apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam dalil hadis. Saya fokus amalan yang berterusan, tapi sedikit ini saya lebih fokuskan hari ini tentang sedekah. Ya, sebab masa kita hari ini tidak lama. Dan sebenarnya ini lebih tertumpu, lebih dekat kepada topik perbincangan kita hari ini. Topik yang dianjurkan oleh NGO hari ini, iaitu Aman Palestin. Kalau membincangkan tentang sedekah, lazimnya kita, apabila kita tengok kepada dompet kita, hari ini hari Jumaat. Hari ini saya diuji, semua diuji. Dalam dompet kita ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, dan ada yang warna ini. Warna apa nih? Biru ke hijau-hijauan kah? Okey.
Sifatnya kita, okey, sifatnya kita kalau sedekah, kebiasaannya lah. Ini saya cerita pasal saya lah, bukan bukan tuan-tuan ya. Jangan marah ya. Okey, kita akan lebih mudah, lebih suka untuk memberikan sedekah yang ini. Betul atau tidak? Respon dulu. Betul, confirm betul. Lazimnya daripada 10 mungkin 9 orang yang begitu. Termasuk saya lah itu. Tetapi apabila kita diberi pilihan untuk mengambil, bukan memberi ya, kita diberi pilihan untuk mengambil antara ini, RM1, yang biru, yang merah, yang hijau, yang ini, kita akan lebih mudah untuk ambil yang ini. Nah, itulah adilnya kita. Betul kan? Tapi memang begitulah. Ya. Fitrah kita akan lebih suka berkongsi yang sedikit. Lagi-lagi dalam bab ibadah, lagi-lagi dalam hal di mana membincangkan tentang akhirat kita, membincangkan tentang perkara ghaibiat, yang mana Allah janji, ya, apabila kita mengeluarkan sesuatu harta lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan bukan saja rezeki kita, tetapi kesihatan kita, tetapi kesihatan isteri kita, kesihatan anak-anak kita. Dan itulah sebenarnya yang hati kita ini teruji dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam kitab yang kita imani, dalam hadis yang kita imani. Nah, jadi membincangkan tentang hal ini, amalan yang sedikit tetapi berterusan. Saya teringat, ya, bila mana saya pernah berprogram di bawah program Aman Palestin lah, ya. Oh, Sahan, betul. Masih pulang sekolah. Saya pernah berprogram di sebuah daerah terpencil. Daerah mana sudah tu? Di Sabah. Di Sabah ni lah. Keningau ke di mana? Allahu a'lam. Keningau, ya. Kisah ini saya selalu kongsikan, ya. Kisah ini saya selalu kongsikan di tempat saya berprogram untuk kita merayu sumbangan. Bukanlah merayu, kita membuka tawaran sumbangan, kan? Jadi saya berjumpa dengan seorang remaja pada ketika itu, yang mana selepas habis saya menyanyi, ialah, kau kan dulu kan kita ni jiwang pak, tapi menyanyi itu jiwang-jiwang yang mudah-mudahan melembutkan hati ke arah mengingati Allah lah, kan? Amin. Nah, jadi seorang remaja mendekati saya, abang, bolehkah saya mau jumpa abang lepas ni? Kalau abang free. Dia bilang saya free sudah. Habis saya punya event. Ya begini, saya mau bagi sumbangan begini. Mau bagi sumbangan untuk Aman Palestin. Oh, Alhamdulillah. Tapi bilangnya tak banyak ni bang. Tak banyak. Dia bilang bukannya soal banyak atau sedikit, ya. Yang penting usaha untuk kita membantu tu sebenarnya itu sudah cukup. Itu sudah cukup menghilangkan kepenatan. Menghilangkan kepenatan kita, memberikan motivasi kepada kita yang terus berjuang untuk membantu saudara-saudara kita yang jauh, kan? Jadi bilangnya, kalau abang masih ingat, bukan di Kening, di Tambunan. Kalau abang masih ingat, setahun lepas bilangnya, abang masa tu ada datang ke sekolah saya, ya, sharing pasal isu Palestin. Dia cakap sejak hari itu saya kutip, saya tabunglah hari-hari 10 sen. Saya tabung tu dengan duit shilling saja. Dan hari ni bilangnya, minta maaf lah sebab tak banyak ni. Dia cakap berapa juga? Saya cakap alhamdulillah bang, syukur sejak hari itu saya tabung, dapatlah hari ni saya kumpul dalam 200 lebih lah, lebih kurang 200. Geng, saya masa tu geng, saya terkejut. Saya terus terang, masa tu tahun berapa ya? Masa tu saya masih bujang lagi lah, belum kahwin lagi. Tapi sudah ada kerja lah, ya. Walaupun bukan kerja tetap masa itu. Tetapi saya terus tersentak saya. Sebab dia ni baru habis sekolah. Dia tolong beliaunya berjual-jual di pasar malam, ya. Tetapi dia dapat mengeluarkan jumlah sumbangan yang bagi saya besar pada ketika itu. Sebab saya yang sudah ada kerja, pada ketika itu tak pernah lah untuk saya terus bagi dalam amount 200. Tapi anak muda ni,
dia boleh bagi dalam jumlah yang begitu besar bagi saya, hasil daripada amalan yang sedikit tapi berterusan. Apa maksudnya? Setiap hari 10 sen, 20 sen, 10 sen, 20 sen. Akhirnya selang beberapa tahun, kan? Selang beberapa bulan sampai beberapa tahun, dia dapat kutip dalam jumlah 200 ringgit lebih macam tu. Siap ada shilling-shilling lagi seingat saya. Itu membuatkan saya sentak. Saya rasa, ya Allah, saya selama ni, saya sudah berapa tahun di Aman Palestin. Untuk saya mengeluarkan jumlah yang begitu, saya terus rasa mungkin Tuhan mau bicara dengan saya. Kan? Inilah pengajaran yang saya boleh, pembelajaran secara langsung yang saya dapat daripada seorang muda, anak muda yang sekolah di pedalaman, tetapi usahanya untuk membantu sampai membuka hati saya. Ya, membuka hati saya untuk terus membantu, ya, walaupun apa kata orang, iyalah, kalau untuk mengeluarkan 200 setiap bulan tu mungkin agak berat lah. Tetapi kita ambil sisi kecilnya, ya, sisi kecilnya. Maksudnya dengan usaha begitu akhirnya dapat membuka hati saya, dan cerita ini saya share kepada semua. Mungkin ada juga yang di kalangan tuan-tuan yang mendengar terbuka hatinya, kan, untuk membuat amalan yang begitu. Sampai sekarang ni pun, ini pun sebenarnya sentiasa ada di bilik saya, kan. Bukan apa, kita ni kalau boleh setiap hari adalah yang kita masukkan di sini, kan, walaupun bukan banyak. Tapi sebenarnya saya dapat satu perkongsian daripada tuan guru saya juga. Shilling ni jangan kita ambil mudah kepada shilling. Sebab boleh jadi shilling ni lebih ikhlas untuk kita infakkan berbanding duit kertas. Sebab shilling ni kita nak kira. Ambil, masuk. Nak kira berapa ikhlas. Tapi kadang-kadang kalau duit ni kita pasti RM2, RM3. Nanti aku mau beli teh ais cincau lagi. Begitu ada terpikir-pikir. Tapi kalau shilling ni kan, masuk. Bismillah. Bismillah. Maka itu pastikan ada tabung ini di rumah. Kalau tidak menderma pun, sekurang-kurangnya kita nampak gambar-gambar ini, ya. Teringat tentang Palestin, teringat tentang Syria, teringat tentang Yaman. Ya. Kawan-kawan sudah nampak tadi video di awal tadi kan. Saya pun, tuan-tuan, kalau saya tidak terlibat dengan amalan Palestin ini, mungkin saya tidak akan cakna tentang isu yang berlaku di Yaman pada ketika ini. Saya pun terkejut apabila mendapat info-info yang dikongsikan di page Aman Palestin, di WhatsApp, yang setiap hari dihantarkan kepada saya, ya, yang menceritakan bahawa keadaan saudara-saudara kita yang berada di Yaman, Masya Allah, Tabarakallah, saya nak tergambarkan susah begitu. Ya, saya ingatkan yang susah ni di Palestin, di Syria, rupa-rupanya di Yaman ini sebenarnya gambarannya lebih teruk. Ya, bagaimana digambarkan pada di Yaman ni, saya baca info-info tu, Masya Allah, saya ingat itu hanya berlaku di Palestin dan Syria, sehingga akan terpaksa memakan daun-daun. Ya, anak-anak di sana kekurangan nutrisi, kekurangan makanan, kekurangan zat, ya, dengan keadaan hospitality yang tidak begitu membantu untuk sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini berlaku di mana, tuan-tuan? Ini berlaku di salah sebuah negara Islam yang begitu juga dikenali, yaitu Yaman, ya, yang juga selalu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW berkenaan Yaman. Tetapi sekarang, apa yang berlaku di Yaman, tuan-tuan, begitu memeranjatkan kita. Ini kan pula apabila saya mendapat satu berita, ya, berkenaan dengan seorang anak yang masih berusia 7 tahun, ya, yang bernama Faid Samim, yang mengalami lumpuh otak, ya, lumpuh otak kerana kurang zat makanan tu, tuan-tuan. Kita ni makan, Masya Allah. Okey, cuba kita throwback balik daripada pagi tadi sampai sekarang. Berapa banyak jenis makanan yang kita makan? Jujurlah, jujur. Bangun pagi, minum madu, itu sauda, jam 7. Sarapan pagi, minum teh panas ataupun teh tarik. Lepas tu ada roti kawin yang dibeli semalam, masih okey. Sudah sarapan begitu, jam 8 bini dia gorengkan sanggar. Ada lagi sambalnya. Aduh. Nah, jam 8 begitu, ada kelas PDPR. Lapar lagi, makan lagi kerupuk, makan lagi biskut, direndam lagi kue gabing, bianu. Nah, jam 10, jam berapa sur ni? Nah, 11.30 mau masak lagi. Bini, masak tom yam, masak ikan, masak apa. Belum punya banyak tu sampai kita bergaul bermakan tu, seafood tu. Tapi anak-anak di Yaman ni, tuan-tuan, bayangkan, kisah Faid Samim ni, berusia 7 tahun. Baru 7 tahun, digambarkan, dia punya berat badan tu, dia hanya tinggal tulang. Ya.
kerana kurangnya zat makanan tu tuan-tuan, bayangkan dia punya saiz badan tu ya lebih kecil daripada selimut yang sudah dilipat. Saya pun mau gambarkan, sebab saya hanya baca kisah ini daripada berita yang dikongsikan oleh Aman Palestin. Ya, Masya Allah. Untuk datang ke hospital tu, kalau jarak kita dengan hospital ni, kalau di tempat saya lah, lebih kurang 10 minit boleh sampai hospital. Ataupun sekarang kita sangat canggih, kita pun boleh call hospital peribadi, doktor peribadi datang. Ada klinik yang berdekatan. Maksudnya kita di sini sangat cukup, sangat lengkap. Tetapi Faid Samim ni untuk hospital, dia mengambil jarak tu 170 km. Nah kau 170 km daripada Tawau mau sampai sudah ke mana? Ke Lahada, dekat-dekat Sandakan sudah kali. Kan? Baru mau sampai ke hospital, itu pun sampai di hospital, bekalan ubat-ubatan tidak mencukupi. Nah, maka itulah sebenarnya. Apabila mendengar berita ini, kita bukan sekadar kesian, tahu dan kesian, tapi sebenarnya ini adalah ujian keimanan kita. Terutama saya sendiri bercakap lah. Untuk sama-sama membantu. Ya, untuk sama-sama membantu, walaupun sedikit. Ya, tidak perlulah untuk kita terus, Ustaz dari 200 ku, saya sudah bagi tips tadi kan? Kita boleh buat, yang penting ada usaha kita hari-hari. Yang sudah bekerja mungkinlah hari-hari boleh RM2 kah, RM5 kah, RM10 kah, sebulan sudah berapa kan? Nah, untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Yaman. Kan? Kita ada bantuan pack makanan, kan? Makanan kering dan makanan panas. Ya. Ini yang paling utama. Bayangkan, fokus kita adalah makanan. Menunjukkan makanan sangat susah didapati di sana. Ya. Lagi-lagi sekarang musim COVID. Ya. Musim COVID, sebab selama ini yang aktif giat membantu Yaman ini adalah UN. Tapi UN pun terkesan dengan COVID ni. Maka terputuslah bekalan-bekalan bantuan makanan di Yaman. Maka atas dasar itu, Aman Palestin yang mengajak semua kawan-kawan di sana untuk sama-sama membantu. Ya, sama-sama membantu saudara-saudara kita di Yaman dengan semampu kita. Ya, mungkin dalam kalangan adik-beradik ada 4 orang. Share lah, seorang 50, 4 orang adalah 200 kan. Atau ramai di kalangan geng-geng basikal, geng-geng basikal saya yang tengok sekarang ni, mungkin kita boleh inisiatifkan kan, untuk kita kutip RM200, kita upgrade basikal boleh kan, tapi untuk menyumbang itu agak susah. Tapi bukanlah kita cakap untuk seorang tu 200 sudah, mungkin satu kurung basikal kolek-kolek, cukup 200 bagi kan, ini cadangan lah, tapi mungkin boleh dibuat. Bagi sesiapa yang kurang mampu, bolehlah menyumbang dalam RM50. Kan RM50 ni merangkumi bantuan Yaman secara umum, beli ubat-ubatan, bantuan hospital dan sebagainya. Yang penting kita mahu. Yang penting kita ada usaha untuk membantu, sebenarnya itu sudah cukup. Yang masalah kalau kita nak mahu dan kita nak mau ambil tahu, itu masalah. Ya. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Masa yang diberikan kepada saya pun sebenarnya setengah jam saja. Ya, untuk kita berkongsi apa-apa yang kita boleh ingatkan sesama kita, seperti mana diberitahu oleh kita punya moderator tadi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, pesan-pesan kepada kebaikan, ya, pesan-pesan kepada kesabaran. Kita di sini bukanlah orang yang terlalu kuat untuk menderma, bukan. Ya, orang nampak kita di vitamin B, bagusnya kamu. Tidak, kita sebenarnya sekadar menyampaikan, ya. Kita hanya orang tengah untuk kita membuka mata orang, untuk sama-sama menyumbang dengan kita. Ya, karena inilah sebenarnya yang kita boleh buat. Ya, tuan-tuan yang boleh buat TikTok, bantulah Aman Palestin, bantulah siapa-siapa mengikut kepakaran anda yang biasa mengirim gambar cantik-cantik, tapi caption pastikan niat kita adalah untuk membantu mereka, tidak menjadi masalah. Yang penting niat kita adalah untuk mengorbankan apa yang kita ada untuk membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Tu, nampak tu. Ayuh bersedekah Jumat untuk tabung Yaman, Bank Islam. Sudah ada tu nombornya tu. Maybank pun ada. CMB pun ada. Bank apa lagi kamu bos tu? Kalau transfer ke bank lain pun sekarang pun bukannya ada cash kan. Jadi dengan kan bersedekah
Lagi-lagi pada hari Jumaat ini, lagi-lagi sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan ya kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Saya rasa setengah jam okeylah sudah tu untuk kita kongsi-kongsi ya apa-apa yang berlaku di Yaman. Sebelum saya bacakan sedikitlah apa-apa info yang mungkin saya terlepas pandang. Kan tabung Yaman RM50 atau seikhlas hati. Nah kan saya terlepas pandang sudah. RM50 boleh, seikhlas hati boleh. Yang mana kita akan fokuskan kepada projek-projek di bawah sektor perubatan, pendidikan dan penternakan. Ya, antaranya rawatan mata, ubat-ubatan, pembelian pakaian, peralatan sekolah, dan ladang kambing biri-biri untuk pembekalan susu, daging, dan bulu. Tengok tu bos. Tengok tu, RM10 banyak pecahannya. RM5 banyak pecahannya. Lagi-lagi RM50. Nah kan, jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cakap saya buat. Doakan agar kita tidak termasuk dalam mereka yang bercakap tapi tidak buat. Doakan saya istiqamah. Saya mendoakan tuan-tuan, puan-puan semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita dari sifat riak, ujub, sum'ah, ta'sub dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, Allah pelihara niat kita. Saya rasa cukup setakat itu. Zuhur pun awal ya, Jumaat pun awal di tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk live pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah telah selesai kita punya tazkirah pada Jumaat kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain dan hari yang sama itu pada hari Jumaat insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri ataupun inilah kami punya setting tidak bagus kalau gitu. Oke, insyaAllah sebelum kita akhiri kita saksikan video yang akan saya paparkan insyaAllah.